Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah murid-murid, sebelum Ustaz memulakan proses pembelajaran kita pada hari ini, Ustaz nak tanyalah murid-murid ni, sebenarnya murid-murid masih bersama dengan Ustaz lagi ke? Ke pelajar-pelajar dekat depan Ustaz ni tinggal badan saja tapi fikiran ada kat kantin ke, kat rumah ke? Tak ada kan? Alhamdulillah. Jadi Ustaz harap semua anak murid Ustaz dapat terus fokus dalam kelas Ustaz hari ini sampailah akhir proses pembelajaran kita, insya-Allah. Okey. Jadi kita sekarang ni nak belajar apa dia intisari dalam surah Ad-Duha. Sebelum tu lah Ustaz nak tanya, kenapa kita perlu tahu intisari dalam sesebuah surah ni? Ada sesiapa yang boleh tolong jawabkan? Azli? Betul jawapan kamu Azli, bagus. Okey, kita kena tahu dan belajar intisari dalam sesebuah surah ni sebab apa? Sebab kita nak tahu surah ni sebenarnya ceritakan pasal apa, kenapa Allah turunkan surah ini, apa kisah-kisah di balik surah ini. Jadi apabila kita tahu benda-benda macam ni, barulah kita dapat ambil nilai sebenar surah tersebut dan kita dapat amalkan dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Okey. Sekarang kita tengok apa dia intisari dalam surah Ad-Duha yang pertama. Sebelum tu saya ingin tanya, nampak tak PowerPoint yang Ustaz paparkan kat depan ni? Nampak ya? Amal yang belakang sekali nampak tak? Nampak? Alhamdulillah. Okey, bagus. Jadi Ustaz minta kamu semua baca intisari surah Ad-Duha yang pertama ni, baca beramai-ramai dengan penuh semangat dengan suara yang kuat. Okey? Okey, Ustaz kira ya. 1, 2, 3. Okey, baca. Okey, bagus. Intisari surah Ad-Duha yang pertama ialah Allah tidak pernah mengabaikan Rasulullah dan baginda akan diberikan kegembiraan yang besar di akhirat kelak berbanding di dunia. Okey. Jadi turunnya surah Ad-Duha ni sebagai bukti bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah mengabaikan Rasulullah sebagaimana tuduhan-tuduhan yang telah dilemparkan oleh kaum musyrikin. Jadi sebenarnya sebelum turun surah Ad-Duha ni, Rasulullah SAW telah berhenti daripada menerima wahyu untuk beberapa ketika. Jadi kaum musyrikin mulalah melemparkan tomahan, mula menuduh, mula buat cerita. Mereka kata apa kepada Rasulullah? Mereka kata Allah telah membenci Rasulullah, Allah telah melupakan Rasulullah, Allah telah memulaukan Rasulullah, dan macam-macam lagi mereka kata kepada Rasulullah. Jadi selepas peristiwa ni, Allah turunkan surah Ad-Duha sekaligus menjadi penangkis kepada tuduhan-tuduhan palsu tersebut. Okey. Surah ni juga ingin menjamin Rasulullah bahawa Rasulullah akan menerima kegembiraan yang besar di akhirat kelak berbanding di dunia. Jadi kita tahu Rasulullah SAW ni dalam menyebarkan agama Islam, baginda telah ditimpa pelbagai ujian dan rintangan. Contohnya Nabi kena apa? Apa ujian yang Nabi terima? Siapa boleh bagi tahu? Amali. Okey, bagus. Nabi dipulaukan. Lagi-lagi? Arif? Bagus, betul. Nabi dicaci, dihina. Okey, betul semua tu. Nabi dicaci, dihina, dipulaukan, disakiti, dan macam-macam lagi Nabi terima. Demi apa? Demi nak sebarkan lagi agama Islam ini di muka bumi. Jadi Allah turunkan surah ini sebagai untuk meyakinkan Rasulullah SAW bahawa segala pengorbanan yang Rasulullah buat ini untuk menyebarkan agama Islam akan diberikan ganjarannya kelak di akhirat. Okey. Sekarang kita bergerak kepada intisari surah Ad-Duha yang kedua. Okey, murid-murid boleh baca ya. Semua murid-murid baca dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Okey, bagus, kuat suara semua murid-murid. Okey. Intisari surah Ad-Duha yang kedua ialah Rasulullah Allah ingin Allah ingin menggambarkan nikmat yang diterima oleh Rasulullah SAW
seperti perlindungan semenjak kecil lagi dan juga petunjuk yakni Al-Quran. Okey. Jadi Rasulullah SAW ni sebenarnya merupakan anak yatim piatu sejak baginda kecil lagi, yang mana ayah dan ibu Rasulullah SAW telah meninggal sewaktu Rasulullah masih kecil. Sebelum tu saya nak tanyalah, siapa yang tahu nama ayah Rasulullah? Siapa yang tahu kat sini? Syafiq. Okey, bagus, betul. Nama ayah Rasulullah ialah Abdullah. Nama ibu Rasulullah pula siapa yang tahu? Amni. Okey, bagus Amni, betul. Nama ibu Rasulullah ialah Siti Aminah. Okey. Jadi ayah Rasulullah SAW ni iaitu Abdullah meninggal sewaktu Rasulullah masih dalam kandungan lagi. Manakala ibu Rasulullah Siti Aminah meninggal sewaktu Rasulullah berusia 6 tahun. Jadi dalam surah ni Allah ceritakan bahawa Allah ni sebenarnya telah bagi perlindungan lama dekat Rasulullah. Sejak Rasulullah lahir lagi, dari kecil meningkat dewasa menjadi Rasul dan sehingga baginda wafat, Allah sebenarnya telah bagi perlindungan yang penuh kepada Rasulullah SAW. Allah juga telah memberikan surah ini juga menceritakan tentang nikmat petunjuk, iaitu Al-Quran itu sendiri, yang mana kita dapat tengok bila Rasulullah SAW ni tak dapat wahyu untuk beberapa ketika, kaum muslimin mulai berasa resah, mulai berasa gerisah. Jadi itu kita dapat tengoklah betapa besarnya peranan dan juga darjat Al-Quran pada ketika itu. Jadi Ustaz nak ajaklah murid-murid semua ni untuk menghargai Al-Quran yang kita ada pada hari ini. Cuba kita tengok Al-Quran yang kita ada pada hari ini. Lengkap semuanya, cantik, warna-warni, macam-macam saiz ada yang kamu boleh. Jadi apa lagi alasan kita untuk tidak baca Al-Quran? Kita kenalah sentiasa hargai Al-Quran. Macam mana nak hargai Al-Quran? Kita kena sentiasa baca. Kita baca terjemahan dia sekali. Itu kita ambil apa nilai yang ada dalam setiap ayat Al-Quran, kemudian kita amalkan apa nilai-nilai tersebut dalam kehidupan seharian kita. Okey. Jadi kemudian intisari surah Ad-Duha yang ketiga. Sama juga Ustaz nak kamu semua baca secara beramai-ramai dengan penuh semangat. Okey. 1, 2, 3. Okey, bagus murid-murid semua. Kuat suara. Okey. Intisari surah Ad-Duha yang ketiga ialah Allah juga ingin mengingatkan manusia supaya menyantuni anak yatim, membantu orang miskin dan orang yang memerlukan bantuan, serta menyebut segala nikmat yang telah diberikan sebagai tanda syukur. Jadi dalam surah ini Allah ada mengajak manusia untuk membantu 3 golongan ni. Apa 3 golongan ni? Golongan yang pertama ialah golongan anak yatim. Okey, Ustaz nak tanya, siapa yang tahu apa orang golongan anak yatim ni, orang yang macam mana? Siapa yang boleh jawab? Ifah boleh nak cuba jawab? Betul. Anak yatim ni ialah orang yang tak ada ibu ataupun tiada bapa ataupun tiada keduanya sekali. Yang tu kita panggil sebagai anak yatim piatu. Okey. Golongan yang kedua ialah golongan orang miskin. Golongan orang miskin ni golongan orang yang kurang berkemampuan dah ya. Okey. Dan golongan ketiga ialah orang yang memerlukan bantuan. Tak kisahlah bantuan apa pun, kita kena tolong orang-orang macam ni. Okey. Allah juga mengajak kita untuk menyebut segala nikmat yang diberikan sebagai tanda syukur. Macam mana kita nak ucap tanda syukur ni? Kita kena sentiasa mengucapkan Alhamdulillah. Sentiasa ucap Alhamdulillah dalam setiap perbuatan kita. Setiap masa kena ucap Alhamdulillah ya. InsyaAllah murid-murid. Okey. Sekarang ni kita tengok, kita nak belajar pula apa dia pengajaran dalam surah Ad-Duha. Sebelum tu saya nak tanya murid-murid, apa sebenarnya pengajaran ni? Apa maksud pengajaran ni ya? Siapa nak tolong jawab? Alvina nak cuba jawab kan? Betul, bagus Alvina. Pengajaran ni ialah iktibar, ataupun bahasa mudahnya kita dapat cakap sebagai apa yang kita dapat lihat dan apa yang kita dapat ambil daripada sesuatu perkara untuk kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Okey.
Jadi mari kita tengok apa dia pengajaran dalam surah Ad-Duha ni. Okay, sama juga macam tadi Ustaz nak kamu semua baca pengajaran surah Ad-Duha yang pertama, baca dengan kuat, baca dengan penuh semangat. Okay, saya kira 1, 2, 3. Okey, bagus murid-murid. Semangat ya. Okey, pengajaran surah Ad-Duha yang pertama ialah orang yang berusaha pasti akan berjaya. Okey. Jadi kita ni kalau ingin mencapai suatu kejayaan, kita kena berusaha sedaya upaya untuk mencapai kejayaan tersebut. Contohnya macam mana? Contohnya kalau kamu lah kan, para pelajar ingin mendapatkan keputusan peperiksaan yang cemerlang, kamu kenalah usaha. Usaha macam mana? Kalau fokus dalam kelas, sentiasa ulang kaji, kerja sekolah pun buat sentiasa buat kerja sekolah, dan macam-macam lagi lah. Jangan kalau kamu nak keputusan yang cemerlang, kelas pun kamu tak masuk, ataupun kamu tidur, kerja sekolah pun kamu tak buat, ulang kajinya tidak. Kalau kamu sendiri tak usaha untuk dapatkan kejayaan, macam mana Allah nak bagikan kamu kejayaan tersebut? Okey, baiklah, faham ya? Okay, seterusnya kita tengok pula apa dia pengajaran surah Ad-Duha yang kedua. Sama juga, baca dengan penuh bersemangat, baca dengan kuat. 1, 2, 3. Okey, bagus murid-murid. Pengajaran surah Ad-Duha yang kedua ialah kita hendaklah sentiasa menjaga kebajikan anak yatim dan membantu orang yang memerlukan bantuan. Jadi kita tahu kan anak yatim ni orang yang tak ada ibu, tak ada bapa. Sama lah macam Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sendiri pun merupakan anak yatim. Jadi Islam mengajak kita untuk sentiasa berbuat baik, sentiasa jaga kebajikan anak yatim ni. Sebab apa? Sebab mereka ni tak merasa nikmat apa yang kita rasa. Nikmat apa? Nikmat ibu bapa, nikmat kasih sayang daripada ibu bapa. Mereka berbeza dengan kita. Contohnya kalau kamu ni kat rumah, ada ibu dan bapa yang sayang kamu, yang bagi kamu duit, yang bagi kamu belanja, apa je kamu minta, ibu bapa kamu bagi. Tapi kalau mereka ni anak yatim, mereka tak merasa sama benda macam tu. Jadi apa salahnya kita sebagai orang yang ada kesenangan seperti itu, apa salahnya kita bagi mereka kasih sayang, kita tunjukkan kasih sayang kita. Kita sentiasa tolong mereka, kita cakap baik-baik dengan mereka. Jangan pula kalau kita tahu dia ni anak yatim, kita kata bukan kat dia, kita pergi pulau mereka. Bukan macam tu ya. Okay. Seterusnya kita juga kena jaga kebajikan untuk orang yang memerlukan bantuan. Orang yang memerlukan bantuan ni banyak sangat kita berjumpa. Contohnya kat sekolah ni sendirilah kita tengok. Kalau kita tengok cikgu tu bawa banyak sangat buku, apa salahnya kita pergi kat cikgu? Kita tawarkan cikgu, cikgu boleh tak saya tolong? Banyak sangat buku tu cikgu. Ataupun kita pergi jalan-jalan kat luar ke, kita tengok ada orang yang minta sedekah, apa salahnya kita bagi? Tak kisah berapa banyak kamu nak bagi RM1, 50 sen, 20 sen pun boleh, asalkan niat kamu ikhlas. Okay. Seterusnya kita tengok pengajaran surah Ad-Duha yang ketiga. Okey, sama saya nak kamu semua baca dengan kuat dan bersemangat. 1, 2, 3. Okey, bagus semua. Kuat suara. Pengajaran surah Ad-Duha yang ketiga ialah kita hendaklah sentiasa bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Jadi, Ustaz nak tanya kepada murid-murid semua, apa nikmat yang Allah telah berikan kepada kita? Cuba kamu semua sebut. Betul, nikmat makanan. Lagi? Nikmat minuman. Betul. Lagi? Nikmat tempat tinggal. Betul. Lagi? Nikmat udara. Betul. Semua betul. Nak katanya kat sini, banyak sangat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi lepas Allah bagi nikmat-nikmat, banyak sangat nikmat daripada kita, takkan kita tak nak hargai, takkan kita tak nak mensyukuri. Sama lah, kita tengok macam contohlah orang bagi kita hadiah lah kan, kita mesti nak ucapkan terima kasih. Takkanlah kita pergi maki dia balik ke, tak kan? Kita ucapkan terima kasih, kita buat baik balas balik kebaikan dia, macam tu. Jadi sama dah dengan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Kita kena mensyukuri, kita kena balas balik apa yang nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Macam mana kita kena, siapa yang boleh bagi tahu Ustaz macam mana kita nak mensyukuri nikmat-nikmat ini? Ali,
Kamu nak cuba jawab. Okey. Okey, betul. Sentiasa ucapkan Alhamdulillah. Lagi? Azli, nak jawab? Okey, silakan. Okey, betul Azli. Kita sentiasa buat apa yang Allah suruh dan kita tinggalkan apa yang Allah larang. Okey. Contohnya, Allah suruh apa? Allah suruh kita buat apa? Solat, puasa, berzikir, baca Quran. Jadi kita buatlah benda-benda yang Allah suruh ni sebagai tanda syukur kita kepada Allah. InsyaAllah Allah akan tambah lagi nikmat-nikmat kepada kita tanpa kita sedari ataupun kita sedarilah. Okey. Jadi tamat sudah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sekarang ni Ustaz akan berikan kepada setiap seorang daripada kamu 2 helai daripada kertas ini. Nampak? Sekarang ni Ustaz nak tanyalah, apa sebenarnya ada dalam kertas ni? Apa bulat-bulat ni sebenarnya? Ni apa benda sebenarnya? Siapa yang boleh tolong jawab? Syafiq Aiman nak jawab Okey. Betul, peta I-Think. Okey, peta I-Think. Peta I-Think ni sebenarnya apa? Mesti murid-murid semua tertanya kan, apa sebenarnya peta I-Think ni? Okey, peta I-Think ni ialah suatu carta yang mana setiap bentuk-bentuk ni kita akan isikan poin-poin penting. Poin-poin penting dalam isi pembelajaran kita. Contohnya kita tengok tadi dalam slide Ustaz kan, panjang sangat ayat yang Ustaz letak dalam slide ni. Tapi kalau dalam peta minda ni, peta I-Think ni, Ustaz minta murid-murid semua ambil poin-poin yang penting sahaja dan letakkan dalam setiap bentuk ni. Ustaz akan bagi 2 helai kertas ya. Satu untuk intisari surah Al-Duha dan satu lagi untuk pengajaran surah Al-Duha. Nanti pada akhir kelas Ustaz minta ketua kelas. Siapa ketua kelas? Nur Syafiq kan? Nur Syafiq, Ustaz minta kamu kutip semua kertas jawapan kawan-kawan kamu dan bagi kepada Ustaz nanti. Ustaz nak semak kat rumah. Okey, bagus. Okey, nampaknya kelas kita sudah menghampiri penghujungnya. Jadi Ustaz nak ulang balik sikit-sikitnya apa yang kita belajar hari ni. Okey, kita mula dengan intisari. Ada 3 intisari kan surah Al-Duha. Apa intisari pertama? Betul, Allah tidak pernah mengabaikan Rasulullah. Yang intisari yang kedua, surah ini menggambarkan nikmat seperti perlindungan yang diberikan kepada Rasulullah, seperti perlindungan dan juga nikmat petunjuk, iaitu Al-Quran. Bagus. Yang ketiga, intisari yang ketiga, Rasulullah SAW ingin kita surah Ad-Duha ni ingin kita menyebut segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian kita tengok baliklah apa dia pengajaran dalam surah Ad-Duha ni. Pengajaran pertama apa? Betul, orang yang sentiasa berusaha akan berjaya. Yang kedua apa? Betul. Yang kedua ialah kita hendaklah sentiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan kepada manusia, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Okey, yang ketiga, kita kenalah menyantuni anak yatim, orang yang memerlukan bantuan dan juga orang-orang miskin. Bagus. Okey, sebelum mengakhiri kelas kita, Ustaz haraplah dalam proses pembelajaran kita kali ini murid-murid dapat faham sebetul-betulnya surah Ad-Duha ni dan murid-murid dapat ambil nilai sebenar yang surah Ad-Duha ni ingin beri kepada kita. Apa nilai dia? Surah Ad-Duha ni mengajak kita kepada buat baik, menolong anak yatim, menolong orang miskin, mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Jadi Ustaz harap semua pelajar dapat mengamalkan nilai-nilai ini dalam kehidupan. Supaya apa? Supaya Allah sayang. Suka tak kalau Allah sayang? Mestilah suka. Kalau Allah sayang dapat apa?
dapat masuk syurga. Siapa je yang tak nak masuk syurga kan? Okey, bagus. Okay, nah, Ustaz akan akhiri kelas kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan suratul As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.